maksudnya tentang cabaran yang dibawa terhadap pengampunan Diraja Anwar Ibrahim yang diberikan pada 16 hari bulan Mei 2018. Boleh kita sentuh setakat mana yang boleh, sebab jangan kita lupa, saya adalah peguam kaunsil yang mengendalikan rayuan terakhir. Jadi apa nama ni, saya cuma boleh bagi huraian tentang rentetan peristiwa, tapi saya tidak boleh menghujahkan perkara itu di hadapan sesiapa pun, apatah lagi para penonton. Now, sebelum kita pergi pada Zahid Hamidi dengan Anwar, Rosmah dulu lah. Rosmah ni sebagai isteri Najib Razak, kita tahu telah dituduh berkaitan dengan projek Jepak yang membabitkan sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak, pedalaman di Sarawak. Dan beliau didapati bersalah pada 1 hari bulan September yang lalu, 2022. Di atas ketiga-tiga pertuduhan beliau, tak perlu saya uraikan, pernah kita bincang. Dan dijatuhkan hukuman termasuk jumlah yang dikatakan amat tinggi sebab formulanya dah ada 970 juta, hampir 1 bilion. Itu perlu dikenakan, tiada budi bicara mengikut formula. Now, 1 September keputusan terakhir lepas perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Tapi seperti mana Najib dan semua orang lain yang biasa, daripada pekebun, pekerja pejabat, pegawai bank, petani, siapa saja, peguam yang menghadapi pertuduhan, semua mempunyai hak merayu. Dan hak rayuan ini beliau telah laksanakan. Rosmah difahamkan sudah pun lama memfailkan dia punya rayuan dalam tempoh ditetapkan, dan rayuan dia di Mahkamah Rayuan akan didengar dan telah ditetapkan untuk dibicara mulai pada 22, untuk 2 hari setakat ni, 22 dan 23 hari bulan Jun tahun hadapan. Jun senang sikit tahun hadapan sebab tahun ganjil. Tahun ganjil tak ada Piala Dunia, tak ada Euro, so boleh kita kendalikan kes tersebut jika ada perlu kita buat ulasan. So itu kes Rosmah. Rosmah cuma ada satu kes, 3 pertuduhan. Now, Zahid Hamidi dia lain sikit. Zahid Hamidi ni rakyat ramai saya dapati apabila membaca komen-komen Facebook dan media sosial yang lain, ramai tercelaru sebab dia mempunyai 2 set pertuduhan. Bukan 2 pertuduhan, 2 set pertuduhan. Satu adalah membabitkan Ultra Kirana Sdn Bhd. Dan satu lagi yang disentuh saudara Fazli tadi yang tepat, Yayasan Akal Budi. Dalam Ultra Kirana Sdn Bhd, 40 pertuduhan melibatkan isu-isu berkaitan dengan salah guna rasuah, dan dalam Yayasan Akal Budi 47 pertuduhan, termasuk apa nama ni, beberapa pertuduhan, 20 pertuduhan berkaitan rasuah dan 27 pertuduhan berkaitan dengan gubahan wang haram. Now, yang Ultra Kirana ni, ini terlebih dahulu pada tahun lalu, ya, pada tahun lalu Mahkamah pada 23 September yang lalu, yang Arif Hakim Yazid telah pun membebaskan Zahid Hamidi di atas ke 40 pertuduhan Ultra Kirana. Kerana apa? Sebab dari segi perundangan dan kehakiman, yang Arif Hakim telah mendapati pendakwa raya telah gagal membuktikan bahawa yang dikatakan rasuah itu sebenar-benarnya telah diterima untuk jadikan satu transaksi jenayah yang lengkap. Rakyat kena terima itu. Saya telah membaca penghakiman dan apa yang saya baca dan dihuraikan oleh hakim di situ, dianalisa oleh hakim, saya telah nyatakan sebelum ini dalam bincangkan, tidak ada cacat cela dalam penghakiman. Tapi hak pendakwa raya nak merayu. Macam mana Najib rayu dalam kes dia, Zahid Hamidi menang di sini, pendakwa raya boleh merayu. So itu akan ditetapkan rayuan atau tarikhnya kelak apabila dimaklumkan oleh pejabat pendaftaran. So Ultra Kirana, Zahid Hamidi bebas. Bebas, settle, habis. Ultra Kirana? Ultra Kirana. Betul. Di Shah Alam. Shah Alam. Dia bebas. Melainkan jika Mahkamah Rayuan dapati sebaliknya, itu cerita lain. Tapi yang belum bebas lagi, yang belum selesai lagi adalah kes yang 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di hadapan Hakim Colin Square. Now, sebelum daripada ini, pada 16 hari bulan Januari, pada 24 hari bulan Januari 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mendapati Zahid Hamidi perlu menjawab satu kes prima facie, perlu memasuki pembelaan. Sebab dalam bahasa mudahnya bermaksud, hakim mendapati
keterangan yang telah tertampil dalam kes pendakwaan cukup jika tidak disangkal oleh Zahid mendapati dia bersalah. Itulah maksudnya panggil pembelaan. So Zahid pun sudah mula bagi pembelaan dia. Saya dipahamkan melalui laporan media, tak silap saya sebanyak 20 hari. Of course, bukan sepanjang-panjang hari tersebut. Ada yang beberapa jam, ada yang setengah hari. Dia telah memberi keterangan dan selesai beri keterangan. Sekarang di tahap dia memanggil saksi-saksi lain. So kes tu sepatutnya bersambung pada November tahun ini. Yakni pada masa persekitaran PRU 15. Tetapi memandangkan parlimen dibubarkan dan PRU diadakan dan hak Zahid Hamidi yang tidak bersalah lagi untuk bertanding, maka dia perlu diberi peluang keperlembagaan yang ada sebagai calon. Maka kes ditangguhkan tahun depan. 2 hari lagi tahun depan. Yang akan bermula mulai pada 16 Januari 2023. So itu kita kena tunggu, sebab itu adalah perkara yang kita nak lihat. Adakah keputusan ini akan mendapati Zahid Hamidi bersalah? Dan jika ya, maka prosesnya akan sama macam Najib. Mahkamah Rayuan, Mahkamah Usul. Dan mungkin ada permohonan untuk pengantungan hukuman sehingga rayuan didengar dan sebagainya. Tapi jika Zahid Hamidi didapati bebas seperti mana Ultra Kirana, maka dia tak bersalah untuk ke 87 pertuduhan di dalam dua-dua sektor. Kita kena berbesar hati menunggu mahkamah buat keputusan. Sebab mahkamah cuma boleh buat keputusan berpandukan kepada keterangan. Mahkamah tidak boleh buat keputusan ikut emosi, ikut dengar cakap, ikut ketaksupan para penyokong Zahid Hamidi atau para pembenci Zahid Hamidi. Tak boleh. Ini mahkamah duniawi, dia akan buat keputusan berpandukan prinsip undang-undang dan kehakiman. Sabar menunggu. Saya percayalah saudara Fazli, kes Zahid Hamidi ini sebab dah sampai di bahagian yang terakhir ni, InsyaAllah akan diselesaikan pada persekitaran paling lewat bulan Mac perbicaraan. Kemudian mahkamah akan arahkan untuk penghujaan bertulis seperti lazimnya, di mana satu tempoh lebih kurang sebulan setengah diberi kepada kedua-dua pihak untuk memfailkan hujahan akhir, hujahan akhir. Dan kemudian mahkamah akan tetapkan satu tarikh selepas itu, mungkin sebulan lepas itu, untuk pendengaran hujahan lisan di atas hujahan bertulis bagi menjelaskan isu-isu. Dan kemudian mahkamah akan tangguhkan untuk keputusan. Saya percaya keputusan boleh keluar dalam kes Zahid Hamidi Yayasan Akal Budi dalam persekitaran bulan Julai tahun 2023. Melainkan ada apa-apa perkara lain yang berbangkit di dalam mahkamah, itu wallahualam. Saya memberi pandangan am berpandukan kepada pengalaman amalan guaman saya, dan saya percaya walaupun sekalipun tahun hadapan pasti ada keputusan kes Yayasan Akal Budi, yakni untuk Zahid Hamidi.